Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kelas seperti selalu membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita telah selesai mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, sama-sama kita niatkan di dalam hati kita untuk kita hadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita baca dari surah Al-Fatihah dan juga surah Ibrahim ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, juga kepada para syuhada, para aulia, para rasul, para nabi, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya mereka yang telah pun meninggal dunia, terutamanya kepada seluruh ahli keluarga kita, istimewanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah meletakkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Baik, kita baca sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, malam ini muka surat 258 ya, 258. Jadi boleh buka muka surat Al-Quran, muka surat 258 ya. Baik, sebelum kita pergi kepada ayat 19 hingga ayat 24 malam ini, saya ingin membacakan sedikit ya, apakah kandungan ya, ataupun kita bacakan sedikit ya, apakah kandungan yang ada di dalam ayat-ayat 19 hingga 24 pada malam ini. Kita tahu bahawa surah Ibrahim adalah surah yang ke-14 yang diturunkan di Mekah, dinamakan ayat-ayat Makkiyah dan mengandungi 52 ayat, terletak dalam juzuk yang ke-13. Baiklah, nadi ayatnya ialah semua makhluk akan berhimpun di padang mahsyar. Ini yang kita takut ya tuan-tuan. Ketika kita dihimpunkan di padang mahsyar, bila kata semua makhluk termasuk binatang ya, apa sahaja yang bernyawa akan berhimpun di padang mahsyar dan kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab. Itulah kita mohon syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita tidak terseksa di padang mahsyar, sebab gambaran yang diberikan oleh hadis-hadis Nabi bahawa ada yang manusia yang berpeluh sampai ke paras ya, paras leher peluhnya, ada yang sampai paras lutut ya, ada yang paras badan. Ya, macam-macam keadaan manusia di padang mahsyar kerana betapa lamanya untuk menunggu ketika dihisap ya. Dan kita berharap kita ni tidaklah terseksa ya, seperti orang-orang kafir ya. Kemudian satu lagi ialah dalam ayat ini juga mengandungi pengakuan syaitan ataupun iblis terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahawa janji Allah itu adalah benar. Maknanya di sinilah barulah syaitan mengaku bahawa dia ya, mempunyai kerja menyesatkan manusia ya. Dan pengajaran daripada ayat ini yang boleh kita petik, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih ya, dalam neraka Jahannam, manakala orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam syurga ya. Itulah di antara intipati ayat ya, dalam surah Ibrahim ayat 19 hingga ayat 24. Wallahu a'lam. Baik, muka surat 258 ya. Okay, 258 ayat 19. Ya. Dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, tolong saya kongsikan dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, supaya bacaan kita ini boleh diikuti lebih ramai ya, orang lain ataupun sahabat-sahabat kita atau kenalan-kenalan kita, sehingga ya, kalamullah ini sampai ya, ke setiap penjuru yang boleh dicapai oleh manusia untuk mendengar, untuk sama-sama mengikutinya. Dan sudah tentu saya memohon bantuan daripada sahabat-sahabat semua ya, untuk memanjangkan. Jadi share seberapa ramai yang boleh ya. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang ya. Sementara itu, siapa yang rasa belum share kongsi. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Alam mim mati bertemu tak boleh dengung, izhar syafawi, bacaannya terang jelas tanpa dengung.
tara an. Ra sini ra tafkhim, bila di baris atas kena tebal, jangan baca alam tara tapi baca alam tara, macam kita baca alam tara kai. Jangan baca alam tara alam tara an. Okay, nun di atas nun ada tasydid, wajib dengung, wajib al-gunah alam tara anna Allah, dengung 2 harakat. Nallah, alif lam di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun ni terus ke dalam lam disertai dengan jud, dan lam di tengah-tengah lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun atau huruf sebelumnya itu nun berbaris di atas. Ha khalaqas sama. Ha kha ni tebal, jangan baca ha kha pula kha. Ha khalaqas sama. Ini tebal, ini tebal. Dua-dua ni tebal. Khalaqas, jangan baca khalaqas, bukan qas tapi qas. Khalaqas samawati. Okay, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi qaf terus ke dalam sin disertai dengan jud. Di atas sin ada tasydid, maka kita kena tahu bahawa di sini ada 2 sin. Jadi bunyikan sofir pada sin itu Khalaqas samawa. Ma 2 harakat ma asli, wa 2 harakat ma asli. Tiwal awal alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati ini dengan jelas tanpa lantunan. Wal arda bil haqq. Okay, ra sini apabila dia mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal ra tebal. Dha bil haqq. Dha ni pun tebal, jangan baca da tapi baca dha Wal arda bil haqq. Bil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Haqq. Di sini cara bacanya kena berhenti dulu 2 saat baru bunyikan qa di ujung kerana ini adalah qalqalah akbar. Tepat sekali Wal arda bil haqq. Bukan wal arda bil haqq. Bukan macam itu terus saja yang itu, dia kena berhenti 2 saat dulu Wal arda bil haqq. Itu namanya qalqalah akbar. Dia berbeza dengan qalqalah kubra Kalau qalqalah kubra dia tidak ada sabdu di hujung ni. Tidak ada sabdu, tidak ada 2 huruf di hujung Okey, ada yang tanya apa beza kubra dengan akbar. Kubra tu qalqalah besar, kalau akbar tu lebih besar. Mana besar, kategori besar, lebih besar, itu namakan akbar Dan huruf-huruf qalqalah tu ada 4 yang telah ditulis pun oleh Haji Amran. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kita jumpa di sini ialah huruf qaf Okey. Iyasha yudhibkum. Nun mati bertemu ya, kena masukkan bunyi nun seluruhnya ke dalam ya disertai dengan dengung idgham ma'al gunnah. 2 harakat dengung. Yasha. Okay, yang mati adalah hamzah tuan-tuan, jadi bunyinya ringan. Yasha. Bukan ain, jangan sebut yasha pula Yasha. Okay, yudh. Okay, huruf zal di sini sentilkan lidah. Yudh. Bila sebut tu lembut, yudh. Hibakum. Ba di sini mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah lagi, tapi kali ini adalah qalqalah sughra. Kita tahu huruf qalqalah ada berapa tadi? Ada 5 qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ba ni adalah huruf yang kedua Dia bila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia. Jangan takut nak lantun Dia tak putus tuan-puan Lantunan dia tu macam seolah bersambung dengan kum ni. Jadi kita baca yuzhibakum. Yuzhibakum, bukan yuzhibkum, bukan macam itu Dia macam bersambung, dia tak putus. Yuzhibakum, hibakum. Boleh? Okey, mim mati bertemu waw, tak boleh dengung, zar syafawi. Okey. Wa ya'ti bi khalqin. Wa ya. Buka mulut perempuan, jangan tebalkan ya ni. Wa ya, bukan wa ya.
bukan waya tapi waya bi khalqin jadid. Huruf kha ni tebal, jangan baca bi khal tapi baca bi khal, ya. Bi khalqin jadid. Tanwin baris 2 bawah bertemu dengan jim, kena sorokkan bunyi tanwin ke dalam jim disertai dengung 2 harakat ikhfa haqiqi, ya. Dan kita berhenti di sini, ya. Kita matikan pada dal, dia menjadi mad arid lis sukun, dan pada dal ni dia ada lantunan yang keras sikit, dinamakan qalqalah kubra, ya. Ini qalqalah kubra, bukan akbar kerana tidak ada tasydid di atas dia. Jadi bacaan dia wa ya'ti bi khalqin jadid. Huruf dal ni jaga tuan-tuan, ya. Kerana dal makhrajnya di hujung lidah. Jadid, lembut, ya, tipis. Ya, Haji Amran telah pun menulis buat tuan-tuan dan puan. Ada 15 huruf ikhfa, ya. Tolong hafal lah 15 huruf tu supaya boleh ingat. Salah satunya lah huruf jim di sini, ya. Dia bertemu saja tanwin itu baris 2 di bawah atau nun mati bertemu dengan 15 huruf itu, iaitu ta, sha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Itu hendaklah tuan-tuan puan sorokkan bunyi tanwin atau nun mati ke dalam huruf berkenaan disertai dengung. Itu dinamakan ikhfa haqiqi, ya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma, wa buka mulut, ma pun sama, jangan tebal. Wa ma. Kalau Arab tu baca wa ma, jadi tak baca wa ma. Kalau Melayu sebut wa ma, bukan wa ma tapi wa ma. Sorok sikit mulut kita, ya. Wa ma za, sentil lidah, za 2 harakat, lika ala Allah, huruf ain jaga makhraj a bukan a, ya. Ala Allah, alif lam di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam baris atas terus ke dalam lam yang ini disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid, dan lam yang di tengah-tengah ini dibaca, ya, tebal. Ya, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana lam yang sebelumnya itu adalah berbaris di atas, ya. Hi bi aziz, ya, bi aziz. Kita berhenti mad arid li sukun, ya. Boleh baca dalam 3 wajah. Tapi sebaik-baiknya bacalah yang tartil, yang panjang. Jangan baca tadwir. Tadwir ni bacaan laju, dia baca 2 harakat saja, ya. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun 'anna min 'adzabillah. Fahal antum mughnun 'anna min 'adzabillahi min syai'. Wa barazu, ra tebal, ya. Jangan baca wa bara tapi baca wa baro. Wa barazu, zu 2 harakat masli lillah. Okey, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana lam yang ini berbaris di bawah, ya. Hi jami'an, mim al asli 2 harakat, an
tanwin bertemu dengan fa, ya. Tadi kita telah ditemukan dengan huruf ikhfa ada 15, salah satunya adalah huruf fa. Jami'an faqa, qa sini tebal, jangan baca faqa, pati baca faqa, ya. Lau du'afa, ya. Lau, okey, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam terus ke dalam dad disertai dengan jud. Di atas dad ada sabdu, maka ada 2 dad dekat sini, dan cara menyebutnya bukan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat dia tak jadi tebal. Kerana huruf dad ni istimewa kerana ada sifat istitalah. Menyebutnya tu dalam keadaan yang slow, maka dia jadi tebal. Faqalau, faqalau, bukan faqalat. Tak jadi. Faqalat du'afa, tak boleh tebal, ya. Dia jadi tebal bila kita ambil masa nak membetulkan lidah kita, ya. Faqalau, lau, ya, tebal dan jangan lantun, ya. Kena buat bukan huruf qalqalah, tebal saja. Faqalau du'afa. Okey, di sini mad wajib panjang, perempuan, kerana pertemuan, ya, fa mad ini dengan hamzah ni dalam satu kalimah. Ini dinamakan mad wajib, ya. Du'afa lillazi, lil, ya. Alif lam di sini kita nampak lillazi, lam ada 2, maka kita baca jud dekat lam ni lillazi, zi, ya, zi di sini sentil lidah 2 harakat. Nastakbaru, nas bunyikan sofir pada sin, tak bunyikan hamas pada kaf. Takbaru, ru sini tebal, jangan baca tak baru, bukan baru tapi baru, tebal, ya. Ra baris depan kena baca tebal. Okey, dan waw mat ini bertemu dengan hamzah, maka bacaannya panjang, mat jaiz, ya. Lillazina istakbaru inna. Okay, nun bersabdu wajib dengung 2 harakat, ya, wajib al-ghunah, ya. Kunna, nun bersabdu juga dengung lagi sekali, ya, wajib al-ghunah. Ingat, ya, setiap nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu ataupun mim yang bertasydid dinamakan wajib al-ghunah. Wajibal tu wajib lah, ghunah tu dengung, wajib dengung. Ya. Kenapa wajib dengung? Siapa tahu jawapan dia? Apa sebab dinamakan wajib dengung atau wajib al-ghunah? Siapa tahu? Dekat sini pun sama, ini pun sama. Boleh bagi jawapan tak? Khususnya kepada orang-orang yang baru nak tahu. Kenapa kita dengung dekat inna, kunna? Apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Sila. Ya, tepat sekali Haji Amran telah tulis. Ya, kerana ada 2 nun. Ya, kita pun tahu basicnya dekat sini, bila nun yang sabdu ataupun nun yang ada tasydid, maknanya ada 2 nun kat sini. Satu nun yang mati, satu lagi nun yang berbaris. Kalau ikut hukum asal dia, nun mati bertemu nun ialah idgham ma'al ghunah. Sebab itulah wajib dengung. Jadi dipermudahkan menjadi wajib al-ghunah. Tapi sebenarnya situ ialah idgham ma'al ghunah, ya, tuan-tuan. Okey. Terima kasih siapa yang menjawab betul tu, bagus. Inna kunna lakum, mim mati bertemu ta, izhar syafawi, tak boleh dengung. Taba'an fahal, tanwin bertemu dengan fa. Sekali lagi kita jumpa tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat dan sembunyikan bunyi tanwin ke dalam huruf fa, ya. Fahal antum, ha di sini ha simpul, fahal, bukan fahal tapi fahal, ya, keluar pada halkum. Antum, nun mati bertemu ta, kena sembunyikan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung. Lagi sekali ikhfa hakiki, ya, sebab huruf ikhfa ni banyak, perempuan, ada 15. Tadi telah disenaraikan, ya, oleh Tuan Haji kita. Jadi ta ni salah satu pada huruf ikhfa. Jadi kita baca sini bukan bunyi dia an. Kalau kita baca an, lidah kita naik atas. Ini lidah tak boleh naik atas, tuan-tuan, ya. Lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut, tidak ke atas, tidak ke bawah.
Baru dia jadi bunyi dia. Fahal antum. Okay, mim mati bertemu mim, idgham mislain, wajib dengung, 2 harakat. Mughnuna anna. Huruf ghain jaga makhraj, bukan ain ya, bukan mu'nu tapi mughnu. Ya. Nun 2 harakat ma'asli, na'anna. Sekali lagi jumpa nun bertasydid, wajib al-gunah. Min azabillah. Nun mati bertemu ain, tak boleh dengung. Nampak ni tandanya, nun itu ada tanda mati. Dan warnanya pun tidak berubah, hitam. Jadi ini menunjukkan bahawa dia bertemu dengan huruf izhar. Ya, izhar tu bacaannya terang, nyata dan jelas. Itu siapa yang nama izhar maknanya terang. Ya, siapa nama izhar. Ya. Okay. Min, macam mana kita aja min nun mati di bawah min, macam itulah bacaan dia. Tapi tak boleh putus ya. Janganlah pula oleh kerana nak terang, nak jelas sangat sampai kita putuskan dengan ain ni. Tidak. Maksudnya dia baca bersambung cuma tak dengung. Ya, maksudnya begini. Fahal antum mughnuna anna min aza. Bukan min aza, bukan macam itu ya. Dan juga tak boleh dengar min, tak boleh ya. Ini ialah huruf izhar ya. Min azza, za ni sentil lidah, 2 harakat. Billah, alif lam di sini, alif lam syamsiah, masukkan bunyi ba terus ke dalam lam disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis. Hi min syai'. Ya, min nun mati bertemu shim juga ikhfa hakiki ya. Huruf shim termasuk dalam huruf ikhfa ya. Jadi bila bertemunya nun dengan nun mati dengan shim, maka wajib kita sembunyikan bunyi nun ke dalam shim disertai dengan dengung 2 harakat. Dan saya berhenti di sini. Apakah hukumnya? Min syai'. Ya, tepat sekali mad lin ya. Alhamdulillah dah kenal semua ya, mad lin. Mad lin ni tuan-tuan dan puan boleh baca sama seperti idgham pula. Mad apa tu? Mad arid li sukun, boleh sampai 6 harakat ya. Pendek pun boleh, min syai'. 2. Kalau nak baca 6, min syai'. Boleh ya. Qalu law hadanallah. Qa tebal ya. Qa tebal, jangan baca ka ya. Baca qa, lu 2 harakat, lau. Okey, lau muncungkan mulut perempuan ya. Muncungkan mulut, kena buang ni sifatnya lin, lembut ya. Hadanallah. Di sini ha simpul, da di sini mad asli ada alif kecil ni. Nallah, alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun terus ke dalam lam disertai dengan jud. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Hula hadainakum laha. Di sini ha simpul, jadi daripada dalam ya. Halkom ya. Lahadainakum. Dal sini jangan tebal. Kalau tebal jadi huruf dad ya. Lahadai ya. Dainakum ya. Kalau nak dengar bacaan Quran paling baik ya, ialah bersama dengan arwah abang saya ya. Abang saya seorang guru Quran juga ya. Almarhum Ustaz Abdul Hamid ya, dah meninggal dunia pada tahun 2016. Kalau dia sebut satu-satu huruf ya, terpegun kita ya. Jelas ya. Hada qalu law hadanallahu lahadainakum. Na 2 harakat asli dan kita berhenti dengan tutup mulut perempuan ni. Kum, jangan baca kum tapi baca kum kecil saja ya. Jangan buka mulut besar-besar.
Sawa'un alaina. Sawa panjang, ya, 4 hingga 5 harakat, mad wajib, ya. Tanwin bertemu dengan ain. Nampak tanwin ni, ya, satu ke atas, satu ke bawah. Ini menunjukkan tanda huruf izhar. Dia bertemu dengan izhar. Ya. Kalau dia dua-dua ke bawah tu sama ada idgham atau ikhfa. Tapi kalau satu ke atas, satu ke bawah ni, maknanya dia bertemu dengan huruf izhar. Ya, tak boleh dengung, ya. Sawa'un alaina. Ya, di sini sifatnya lin, lembut. Na, panjang. Pertemuan alif mad dengan hamzah dalam kalimah yang lain disebut sebagai mad jaiz, ya. Ajazi'na am sabarna. Ajazi', ya. Bunyikan ain di sini betul-betul. Ajazi'na. Nah, sini sama mad jaiz panjang, kerana pertemuan alif mad dengan hamzah ni, ya. Am sabarna. Mim mati bertemu sad, tak boleh dengung, ya. Okey, am sabarna. Sabar, ya. Sabarna, bukan sabarna, ya. Tapi tebalkan pada huruf sad, ya. Sabarna. Ra pun tebal kerana ra ini mati, huruf sebelumnya baris atas. Jadi ini pun tebal, ini pun tebal, ya. Am sabarna. Na ma asli, ma asli, lana, na ma asli, mim mahils. Ya, mim di sini nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al gunna, tutup mulut perempuan, ya. Masukkan terus bunyi nun ini ke dalam mim seolah-olah nun ini tidak wujud, ya. Itu namanya idgham, ya. Bila kita masuk tu maknanya tak berbunyi huruf yang di tengah-tengah ni. Mim, tutup mulut, dengung 2 harakat, mahils, ya. Dan huruf sad di hujung ni, ya, bukan huruf dad. Jangan sebut mim mahid, bukan mahid bunyi dia. Mim mahils, tebal, ya. Hils. Kalau tuan-tuan tipiskan dia jadi sin, mim mahis, kan bunyi sin. Ini huruf sad, ya. Ingat tu, makhraj huruf tu kena betul, ya. Kita berhenti dengan mad arid li sukun. Baik, kepada Nurlida Yusof. Nurlida ni baru, berapa lama baru ni Puan Nurlida, saya tak sedar bila Puan masuk, Jadi alhamdulillah, ya. Terima kasih kerana sudi mengaji bersama-sama kumpulan ini, ya, Puan Nurlida. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru Inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Okey, tengok ayat ni. Alhamdulillah, ya. Kesudian Puan Nurlida tadi saya amat-amat alukan, ya. Sudi untuk datang kerana dijemput oleh, ya, oleh sahabat-sahabatnya. Saya tak tahu siapa sahabat berkenaan, ya. Jadi silakan boleh share. Boleh share kat grup mana-mana yang Puan Nurlida ada, ya. Tak ada masalah. Okay.
Kita tengok balik hukum. Wa qala syaitan. Wa qa tebal, jangan tipiskan, kena qaf termasuk huruf isti'la. Lash. Okey, di sini lash alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam terus ke dalam shim ya. Disertai dengan jud. Kerana huruf shim di atas shim ni ada tasydid, maka kena tahu bahawa sini ada dua shim. Maka sebab itu kita baca jud. Wa qala syaitan. Okay, ya di sini sifatnya lin, lembut. Syaitan. Ta ni tebal tuan-tuan, dengan huruf itba' dan huruf isti'la tebal dia mendempik bunyi dia. Wa qala syaitan. Ta, bukan wa qala syaitan, bukan ta tapi ta Nu lamma, mim bersabdu, wajib dengung, wajib al-gunah okey. Lam tu sama panjang dengan ma. Jadi kita baca sini lamma, lamma, bukan lama. Itu salah tu tak dengung Okey, selamat datang Faridatul Azna. Ini pun saya rasa saya belum pernah jumpa lagi. Mungkin sebelum-sebelum ni ada masuk tapi saya tak perasan Okey, ahlan wa sahlan marhaban bikum kepada orang-orang baru Okey. Lamma qudiyal amru innallah. Okey, ku di sini tebal tuan-tuan. Jangan baca ku tapi baca ku. Ku keluar daripada pangkal tekak Qudiyal. Qudi. Di ni pun tebal, jangan baca qudiyal. Bukan qudiyal tapi qudi. Qudiyal. Okey, alif lam qamariyah. Jangan lantun perempuan. Bunyikan lam yang mati ni habis. Qudiyal. Jangan baca qudiyal. Yala tak mau Lamma qudiyal amru. Okey, mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, izhar syafawi. Ru di sini tebal, kena ra baris depan kena baca tebal Inna Allah. Nun bersabdu, wajib dengung, wajib al-gunah. Nallah, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun ini terus ke dalam lam terus ke dalam lam disertai dengan jud. Kan di atas lam ada tasydid dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal Jadi jangan baca innawah, bukan innawah tapi innallah. Nallah tebal pada lam ni Ada yang salah baca innawah bunyi waw pula Hawa'adakum wa'a, huruf ain jaga makhraj, da sentil lidah. Wa'adakum. Okey, mim mati bertemu waw, tak boleh dengung, izhar syafawi. Wa'dal haqqi, wa, buka mulut, jangan baca wa tapi wa. Sebab wa ni adalah huruf istifah, huruf ringan Jangan ditebalkan waw tu. Wa'dal haqqi. Dal alif lam qamariyah, bunyikan dal, sentilkan lidah perempuan. Wa'dal haqqi. Okey, dekat qaf ni ada tasydid, menunjukkan ada dua qaf. Satu qaf yang mati, satu qaf yang berbaris bawah. So kena hati-hati. Bukan wa'dal haqqi tapi wa'dal haqqi. Haqqi wa wa'adtukum, wa wa'adtukum. Apa hukum kat sini? Dal, pertemuan di antara dal dengan ta ini. Apa hukumnya? Di mana kita tak baca huruf dal ini tuan-puan ni, walaupun dal yang ada sini mati tapi tak kita baca. Tepat sekali nama hukumnya idgham mutajanisain iaitu pertemuan di antara dua huruf yang sama dari segi makhraj tetapi berlainan dari segi sifat, di mana kita terus masukkan bunyi ain ini ke dalam ta tanpa membunyikan huruf dal. Jadi bacaan bunyinya ialah wa wa'adtukum bukan wa wa'adtukum Dal tak berbunyi, itu namanya idgham maknanya kita masukkan ke dalam ta. Ini namanya idgham mutajanisain wa wa'adtukum
tukum, mim mati bertemu dengan fa, tak boleh dengung, izhar syafawi. Fa akh, okay, huruf kha sini tuan-puan, bukan huruf ha. Fa akh, ya. Laf, okay, fa di sini bila dia mati bunyikan hamasnya. Laf, ya, ketap gigi atas ke bibir bawah. Fa akhlaf tukum, bila kita ketap ke bibir bawah tu maknanya keluar angin sikit, ya. Laf, ya, laf tukum, okay. Wa ma kana liya, wa ma asli 2 harakat, ka asli 2 harakat, naliya alaikum, ya, huruf ain jaga, bukan a tapi a. Lai, ya, di sini sifatnya lin, lembut. Alaikum, okay, mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain, wajib dengung, ya. Bila nampak saja mim mati bertemu dengan mim, sebab mim mati, ya, membawa 3 hukum tuan-puan. Apabila dia bertemu dengan 29 huruf hijaiyah, dia membawa 3 hukum. Ya, apabila mim mati bertemu mim, hukumnya dengung, idgham mislain. Satu lagi, apabila mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, juga dengung, ya. Yang lain daripada itu, mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain daripada mim dengan ba, tak boleh dengung, namanya izhar syafawi, ya. Tu kena ingat sangat-sangat dalam kepala tu, ya. Senang je tajwid ni sebenarnya tuan-puan, kalau kita boleh mengingat dan boleh tahu cara membacanya. Senang, tak susah, ya. Susah lagi lah bahasa Inggeris, kadang-kadang bahasa Inggeris lebih susah, ya. Sebab dia ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak boleh nak faham, ya. Ejaannya kadang-kadang, ya, sebutannya sama tapi maknanya lain. Samalah juga bahasa Arab, tetapi bahasa Inggeris tu dia tak adalah dengung. Macam kita ni ada dengung, ada panjang, ada pendek. Itu yang sedap, ya. Kita belajar macam-macam benda irama, ya. Okey. Wa ma kana liya alaikum, dengung 2 harakat, min sultan. Nun mati bertemu dengan sin, sorokkan bunyi nun ke dalam sin disertai dengung, juga ikhfa hakiki, ya. Nun mati sebenarnya tuan-puan terbahagi pada 5 hukum. Nun mati bertemu dengan 15 huruf, nama hukumnya ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan 6 huruf, ya, seperti yang ditulis tadi, amzaha, ainha, ghain, kha tu izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ba, hukumnya 1 huruf saja, ba itu iqlab, itu hukum yang ketiga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, idgham bila gunnah. Satu lagi, nun mati atau tanwin bertemu dengan, ya, apa tu, ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah. Itulah 5 hukum kalau nun mati. Kalau mim mati 3 hukum, kalau nun mati ada 5 hukum. Itulah yang paling banyak dalam Al-Quran, ya. Kalau basic tu tak boleh diingat, tulis sampai boleh ingat, ya. Itulah petua nak belajar, kena ada pen, ada pensel, ya. Bila kita bagi tahu dekat sini, tulis, ya. Okey. Selain daripada itu, kena ada buku rujukan, ya. Itu setelah tunjukkan buku rujukan perempuan, ya, yang terbaik untuk belajar ilmu tajwid ni, saya dah tunjukkan hari itu, harap-harap dah dibeli. Katanya online pun ada, kalau tak dapat pergi kedai buku. Ini buku dia. Ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah, beli buku ni dekat kedai buku, tak silap saya harganya RM30. Cukup bagus buku ni, Jadi mana yang belum ada buku tu, sila rujuk pada saya punya link, ada saya letakkan di situ, Okey. Nun mati bertemu sin tadi, ikhfa hakiki, ikhfa hakiki kena sembunyi dan dengung. Sul, huruf sin, ya tuan-puan, bukan huruf sad, jangan tebalkan sul pula, baca sul je, jangan baca sul, baca sul, huruf sin, ta tebal, huruf isti'la 2 harakat. Nin tanwin bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar halqi. Nampak ni, garis untuk tanwin ni sama, dia tidak condong berlainan, condong sama. Okey, tunjukkan dia bertemu dengan izhar, tak boleh dengung.
illa lam ada dua, maka kita baca jut. La ni panjang pertemuan dengan lam, ya, lam mat ini dengan hamzah, mat jaiz, ya. An da'au, nun mati bertemu dal, juga ikhfa hakiki, kan huruf ikhfa ada 15, salah satunya huruf dal, ya. Da'autukum, sini dengung, masuk dan dengung. Kemudian da di sini lembut sebutannya, bukan tebal, ya. Illa da'autukum, da'au. Wow, di sini sifatnya lin, kena muncungkan mulut perempuan, ya. Da'autukum. Okey, mim mati bertemu dengan fa, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Fastajabtum li, fas bunyikan safir pada huruf sin. Fas tajabtum li. Bar sini mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah sughra, ya. Fastajabtum li, mim mati bertemu lam, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Fala talumuni, fala la du harakat, talu lu du harakat, mu du harakat, ni du harakat, ya. Walu lu juga du harakat, mu ni panjang, ini bukan du harakat, ini kena baca 4 hingga 5 harakat, ya. Kerana apa? Kerana waw ini, waw mat ini bertemu dengan hamzah, dia jadi panjang, ya. 4 hingga 5 harakat, mat jaiz, ya. Anfusakum, nun mati bertemu fa, kena masukkan bunyi nun ke dalam fa, sorokkan dia, disertai dengung, du harakat, ikhfa hakiki lagi, ya. Anfusakum, ya. Okay, kita berhenti, kita tutup mulut. Kalau kita terus, kita kena dengung. Anfusakum ma, ya. Itu adalah idgham mislain. Kalau kita sambung, kalau kita berhenti, tidak ada hukum dekat sini, cuma tutup mulut saja. Kerana sifat mim, ya, kena tutup mulut kita. Mim ni huruf kebibiran, ya. Anfusakum, gitu aja, ya. Tapi kalau kita wasal ataupun terus, anfusakum ma, dengung du harakat kat sini, mim mati bertemu mim, ya. Ma panjang, ya, alif mat bertemu dengan hamzah, mat jaiz, ya, mat jaiz, ya. Ma ana bimusrikhikum, bimus huruf sad, ya tuan-puan, bukan huruf sin, jangan baca bimus, tapi bacaan dia bimus, ya, mus tebal, ya. Rikhikum, ya, sebut betul-betul huruf kha, jangan baca rihikum, bukan hi tapi khi. Bimusrikhikum. Okay, mim mati bertemu waw, tak boleh dengung, ya, izhar syafawi lagi. Wa ma, panjang, mat jaiz lagi. Alif mat bertemu dengan hamzah, 4 hingga 5 harakat. Antum, okay, nun mati bertemu ta, sorokkan bunyi nun ke dalam ta, disertai dengung, ikhfa hakiki lagi. Dan mim mati bertemu ba, ini ikhfa syafawi, ya. Ini saya katakan tadi, mim mati bertemu mim, ini idgham mislain. Ini mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Yang lain tu namanya izhar syafawi. 27 huruf lagi, ya. Wa ma antum bimus, huruf sad, ya, tebal. Rikhi, bimusrikhi, ya. Sini kita berhenti, tuan-tuan. Kalau nak berhenti, mat asli saja, 2 harakat saja, tak panjang, ya. Inni, nun bersabdu wajib dengung, wajib al-guna, ni 2 harakat, mat asli. Kafartu bima, kafar, ra sini ra tebal, jangan baca kafar, bukan kafar tapi kafar, tebal kan ra. Tu bima, panjang ma di sini, pertemuan alif mat dengan hamzah, ya, kena baca 4 hingga 5 harakat, mat jaiz. Ashraktumu, ash bunyikan tafashi pada huruf shim, ya. Ash, bukan as.
Kalau as bunyi safir, ini adalah bunyi tafashi, angin yang kuat ya. Ashrak. Okey, ra sini tebal, jangan baca ashrak tapi baca ashrak. Rok. Kaf tak tebal, yang tebal ra. Ashrak tumu. Ya, tumu mu asli ni min qabl. Okey, nun mati bertemu qaf. Kena masukkan, sorokkan bunyi nun ke dalam qaf disertai dengung ikhfa hakiki. Dan ba dia mati di tengah-tengah, dia adalah qalqalah sughra, dan ada lam yang kita matikan di hujung ni. Jadi jangan buang bunyi lam ni, jangan baca min qab, tak betul ya. Kita kena bunyikan lam ni ya. Macam mana cara baca dia? Ashraktumuni min qabl. Qabl. Gitu ya. Jangan baca min qab, habis lamnya hilang ya. Min qabl. Ni ya. Inna zalimi. In wajib dengung, 2 harakat, wajib al-ghuna ni. Di atas nun ada tasydid. Naw alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun terus ke dalam za disertai dengan jud ya. Za ni tebal. Inna now naikkan lidah perempuan ke gusi atas. Inna now ya, bukan innaz ya. Kalau naz huruf zai ni huruf za ya. Tengok sini. Inna ya. Zalimi. Za tebal, limi mim asli, nalahum mim mati bertemu ain, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Azabun alim. Adza huruf ain, jaga makhraj. Za sentil lidah, 2 harakat. Bun alim. Okey, tanwin nampak ni yang terbalik satu macam 69 ni. Jadi ini menunjukkan bahawa tak boleh dengung pertemuan tanwin dengan hamzah, izhar halqi ya. Azabun alim. Tutup mulut perempuan, tutup mulut kemas-kemas, barulah jadi sempurna mad arid li sukun ya. Jangan sambil lewat. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Khalidina fiha bi'izni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. Wa ud. Okay, dal mati di tengah-tengah, kena lantunkan dia dengan lantunan kecil, qalqalah surah. Wa ud. Wa ud. Bukan baca wa ud khilal lazi. Itu macam terputus, tak boleh. Bila dia lantun, dia tak boleh putus tuan ya, sebab dia melantun balik ya. Wala ud, wala ud. Sentil lidah baru betul. Kalau tuan-tuan tak sentil lidah selagi, itulah makhraj dal, itu tak betul ya. Wa udkhilal ladzi kha, baris bawah pun kena baca tepat bunyi kha, bukan hi ya, tapi khi. Lalladzi alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam terus ke dalam lam berikut ini. Okey, di atas lam ada tasydid, maka ada 2 lam. Ladzi, zi sentil lidah perempuan, 2 harakat asli. Na amanu, a mak badal, manu nu mak asli. Wa amilus, wa bukan wa a tapi wa ya. Milus. Okey, lus alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam ini terus ke dalam sad ya. Disertai dengan jud, di atas sad ada sabdu. Jadi kena baca tebal kerana huruf sad adalah huruf isti'la. Wa amilus. Jangan baca wa amilus, milus. Itu huruf sin, ini huruf sad. Wa amilus, lus tebal ya.
bukan sa tapi so, tebal 2 harakat. Liha, ha sini ha pedas, jangan tebalkan ha ni. Ya, sebab itu ngaji tu payah, kejap tebal, kejap tipis, kejap ringan ya. Huruf-huruf ni nak disebut bukan senang ya. Wa amilus solihah, ha tipis ya, ha pedas. Ti jannatin, dengung, nun bersabdu wajib dengung, na 2 harakat ma asli. Tajri. Okey, tanwin baris 2 di bawah, nampak ni sengit ni. Warna hijau bertemu dengan huruf ta adalah ikhfa haqiqi, kena dengung ya, dengung sembunyi dan dengung. Tajri. Okey, jim ini mati di tengah-tengah kalimah, ada tanda mati tu, maka kita kena lantunkan dia qalqalah sughra kerana huruf jim termasuk dalam huruf qalqalah qaf ta ba jim dal, huruf yang keempat ya. Ri di sini ra tarqi tipis, jangan tebal ya, kerana ra baris bawah 2 harakat ma asli. Miltah. Okey, nun mati bertemu ta sama macam tadi, ikhfa haqiqi ya. Kena sembunyikan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung 2 harakat, ikhfa haqiqi ya. Miltah, ha sini ha pedas. Tihal, ni ha bukan ha pedas, ini ha simpul dalam ya. Miltah tihal, hal ya. Alif lam di sini alif lam qamar ya. Bacaannya lam yang mati ni dibaca dengan jelas. Anha, nun mati bertemu ha, nampak ni ada tanda mati menunjukkan tak boleh dengung kerana pertemuan nun mati dengan huruf izhar ya. Okey, izhar. Okey, anha, ha di sini ha simpul, pastikan keluar pada halqum. Ha 2 harakat ma asli. Ru khalidi, ra tebal, ru bukan ru tapi ru tebal ya. Kha pun tebal, jangan baca khalidi tapi baca kha ya. Khalidi, di sini tipis lembut ya. Khalidi, di ma asli 2 harakat. Nafiha, fi juga ma asli 2 harakat. Ha juga ma asli, tetapi yang pentingnya ha tu naklah disebut dengan ha yang simpul bukan ha pedas. Fiha, keluar pada halqum ya. Bi'izni rabbihim, bi'iz. Okey, sentil lidah tuan-tuan bila menyebut bi'iz. Kalau tuan-tuan baca bi'iz, itu huruf zai ya, bunyi z ya. Dia tak boleh bunyi macam tu, dia lembut saja. Fiha bi'izni rabbihim. Ra tebal dan jut pada ba, dan ba ada 2 dekat sini. Rabbihim. Ha sini ha simpul. Tahiyatuhum, ha sini ha pedas, ya di sini ada 2 maka kita baca jut. Tahiyatuhum, mim mati bertemu dengan fa, tak boleh dengung lagi ya, izhar syafawi ya. Fiha salam, fiha ha ma asli, fi ma asli, salam ya, mad arid li sukun ya. Sebab kita matikan huruf mim ya. Kalau kita tak matikan, dia tak jadi mad arid li sukun, dia hanyalah mad asli. Maksudnya bacaannya fiha salamun, gitu. Ni sebab kita berhenti bunyi dia fiha salam. Ini ma arid disukun. Tapi kalau kita tak berhenti, dia hanyalah ma asli la ni ya. Kemudian mun ni bertemu dengan hamzah, maka dia jadi izhar. Jadi kalau kita baca terus, hukumnya lain. Kalau kita berhenti, hukumnya lain. Kena tahu ya tuan-tuan. Dah kenal, dah boleh baca dengan baik ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah. Masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah.
kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Alam mim mati bertemu ta, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi, ya, bacaannya terang tanpa dengung. Alam tara kai. Ada orang tak faham sebab tak belajar, jadi semua mim yang mati semua didengung. Tak semestinya mim mati semua dengung. Mim mati yang berdengung cuma mim mati bertemu mim mati bertemu ba. Yang lain tak boleh dengung, ya. Ada yang baca alam tara kai. Orang yang tak tahu tajwid dia akan dengung kat situ, sebenarnya tak boleh, ya. Alam tara kai, ya. Ra tebal, jangan baca alam tara kai, bukan tara tapi taro, ya. Ra tebal, ya. Kai yar sifatnya lin lembut. Alam tara kai fa daraballah. Ba ni tebal, ra pun tebal. Kai fa dara ballah. Okey, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ba, baris atas ni terus ke dalam lam disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana huruf sebelumnya ini yakni ba berbaris di atas. Hu masalang masa sa, sentil lidah perempuan menyebut sa, ya. Jangan baca masalan, tu jadi huruf sin, ini huruf sa. Masa sentil lidah, ya. Selagi tak sentil lidah tu tak betul lah sebut tu, ya. Masalang. Okey, tanwin bertemu dengan kaf, masukkan bunyi tanwin ke dalam kaf, sembunyikan disertai dengung, dua harakat, ikhfa hakiki. Jadi bunyi dia walaupun eja lam dua di atas lan, tapi bila masuk saja hukum tajwid ikhfa, dia bukan bunyi lan tapi bunyi dia lang, L-A-N-G, lang. Kena dengung lagi. Masalang kalimatan. Ini pun sama, tanwin bertemu dengan ta juga ikhfa. Kena dengung, masuk dan dengung, sembunyi dan dengung. Masalang kalimatan. Tebal, kena bertemu dengan ta. Jangan baca masalang kalimatan. Tak betul tu, jadi tipis. Kalimatan tayyibah. Ya, di sini ada dua perempuan, maka kita baca jud. Toy, jangan baca tai. Ini huruf ta tebal, ya. Tayyibatan, ya. Batan tanwin bertemu dengan kaf, kena dengung, kena sembunyi dan dengung. Tayyibatan, tang T-A-N-G, tang, bukannya tan, ya. Kasyajaratan, kasyajara, semuanya senang sebut kecuali ra tebal, ya. Kasyajaratin. Okey, tanwin bertemu dengan ta, juga ikhfa hakiki, kena sembunyikan bunyi tanwin ini ke dalam huruf ta, ya. Kasyajaratin thayyibatin. Toy, jangan baca tai, tapi toy, ya. Dan ya di sini ada dua, maka kita baca jud. Kasyajaratin thayyibatin. Okey, tanwin yang bergaris sama ni bertemu dengan hamzah, maknanya tak boleh dengung. Ini berbeza dengan tanwin yang ini, nampak tu. Sengit satu agak condong, satu tegak sikit, ya. Ini menunjukkan hukum yang berdengung, ya. Yang ini tak dengung, ya. Dibezakan begitu, senang nak baca Quran, ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha. Huruf sad tebal, perempuan, jangan baca asluha. Kalau as bunyi huruf sin, sedangkan ini huruf sad, as, naikkan lidah perempuan ke atas, asluha. Di sini ha simpul, ma asli dua harakat, sa ma asli, sentilkan lidah perempuan menyebut sa, bukan sa. Kalau sa jadi sin, ini huruf sa, ya. Bitung, tanwin bertemu dengan waw, masukkan bunyi tanwin ini sepenuhnya ke dalam huruf waw, ya. Disertai dengung idgham ma'al gunnah, ya.
Sabitun wafar. Ra sini bila dia mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Wafar. Jangan baca wafar, bukan wafar, tapi bunyi dia wafar. Wafar. Lidah kita tu bergulung sikit. Wafar. Uha. Ain sebut betul-betul ya, bukan uha tapi au. Wafaruha. Ha sini mat asli 2 harakat, dan ha di sini adalah ha simpul keluar pada halkum fis sama. Okey, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi fa ini terus ke dalam sin disertai dengan jud. Sin ada 2 dan kita baca panjang sehingga kita berhenti. Dinamakan mad arid li sukun ya. Nah, kalau kita tak berhenti, dia bukan mad arid li sukun, dia hanyalah mad apa? Mad apa kalau kita tak berhenti, kita sambung dengan ayat berikutnya. Ya, iaitu mad wajib ya. Tapi sebab kita matikan hamzah ni, maka hamzah ni tak ada baris, dia jadi mad arid li sukun ya. Wa far'uha fis sama. Begitu. Ya. Okey, kita berhenti di situ. Alhamdulillah, selesai kita menyemak bersama-sama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Ibrahim ayat 19 hingga 24 malam ini, dan ya, semoganya dapat menguasai semua dapat menguasai hukum hakam dan makhraj dan sifat-sifat huruf dengan baik ya pada malam ini. Jadi sebelum kita teruskan, dia minta siapa yang belum share lagi tu share lah dengan rakan-rakan tuan-tuan dan puan ya. Baik, kita baca sama-sama. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, sila belanja saya air kopi, air teh ya. Apa-apa yang patutlah ya. Okey, saja usik tuan-tuan dan puan ya. Jangan serius sangat ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا
لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. Lagi sekali. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dapat menyelesaikan bacaan kita pada malam ini dengan mengupas segala hukum hakam tajwid di dalamnya. Semoga kita pahala kita ni diterima oleh Allah membaca ayat-ayatnya ini dan saya berdoa kepada Allah SWT, semoga sahabat-sahabat semua yang mengikuti pengajian ini semakin hari semakin baik penguasaan ilmu tajwid dan juga taranumnya. Saya nak juga tuan-tuan puan menguasai sedikit taranum supaya bacaannya menjadi lunak. Tuhan suka, Allah sangat suka orang yang baca Al-Quran dengan suara yang merdu dan lunak. Jadi bacalah dengan tartil. Jadi kita tutup majlis
ya, bacaan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Faridatul Azna tanya, Ustazah berapa umur? Dia tanya umur saya. Umur tu kata orang kata rahsia. Tapi ada yang tak tahu. Boleh tanya orang lain lah. Faridatul Azna, boleh tanya Puan Rosni Manan, Rosni Ayub, ada 2 Rosni dalam ni. Berapa umur saya? Boleh tanya mereka. Okey, gurau saja. Jadi untuk besok hari Khamis, saya ingin berpesan untuk besok tuan-tuan puan, zikir harian yang telah dicadangkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam, iaitu Al-Imam Ghazali rahimahullah, ialah kalimah yang paling ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Maknanya Allah Ta'ala sangat suka dengan kalimah ini, iaitu Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih. Ataupun terbalikkan, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Ataupun disingkatkan, Subhanallahil Azimi wa bihamdih pun boleh. Bacalah kalau mampu sampai 1000 kali. 1000 kali tuan-puan. Itu yang dicadangkan oleh siapa tu? Oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Itu jadi amalan hariannya. Okey, selain daripada itu, besok adalah hari Khamis. Siapa-siapa yang mampu silalah berpuasa sunat, lebih-lebihnya pada bulan Rajab. Besok adalah 8 Rajab. Jadi puasalah kalau selagi mampu, untuk sama ada mengqada masa dulu-dulu kita mungkin salah hitung, ataupun niatkan puasa sunat saja. Bagi yang tidak ada sebarang qada. Kalau yang belum qada tu cepat-cepatlah qada. Jangan sampai dah senja baru nak qada. Nanti takut kita mati, manalah tahu ajal kita sampai mana, tuan-puan. Okey. Itu saja untuk hari ini, dan banyakkan beristighfar tuan-tuan puan. Dan kalau tuan-tuan puan dengar ceramah daripada Ustazah Asmah Arun, dia kata kita tidak akan diganggu oleh iblis dan syaitan selama mana kita membaca sebanyak 100 kali kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kalau tak mampu sekali serentak, 100 kali tu lebih kurang dalam 15 minit ataupun 12 minit, tuan-tuan baca bahagi ikut sembahyang. Kalau sembahyang subuh kita baca 20 kali, sembahyang zuhur 20 kali, sampailah 5 waktu tu cukuplah 100 kali. Kita bagi-bagi macam tu kalau tak mampu nak sekali rap. Jadi buatlah tuan-tuan segala amal-amal saleh, zikir ni jadikan kebiasaan, kelaziman bagi lidah tuan-tuan puan. Mudah-mudahan kehidupan kita penuh dengan pengisiannya dengan amal-amal dan ibadah. Wallahu alam. Baiklah, sampai di situ dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah besok hari Khamis tuan-puan. Jangan lupa untuk ngaji Ngaji, terus ngaji.